Terus semua. So cikgu hari ini masuk. Okay, so 41 participant. Thank you all yang sudi join the class today. Okay, so hari ni cikgu nak cerita benda yang selalu korang problem lah. Okay, which is macam mana nak pilih dua formula ni. Bila nak pakai MC theta and also bila nak pakai ML. Okay, so itu yang selalu berlaku. Bila nak pakai MC theta and also bila nak pakai ML. Okay, so kita nak discuss bila nak pakai dua tu. Okay, so cikgu share another screen. Yang ni nanti cikgu akan sharekan kemudian. It's something like this. Okay, kita belajar topik hari ni adalah heat, haba. Okay, so kita belajar heat ataupun haba. So untuk heat, haba, so korang belajar dalam chemistry juga, korang belajar disk curve. Okay, korang belajar disk curve. Buah bukunya. Okay, oh tak jadi. Boleh lah tu. Okay, so korang belajar disk curve. And on y-axis dia tulis temperature. Okay, and x-axis dia tulis time. So kalau cikgu lukis graf macam ni, something like this. Okay, so okay, so bila cikgu lukis graf something like this, ini korang tahu is a heating curve. Okay, heating curve ataupun graf pemanasan. Okay, heating curve ataupun graf pemanasan. So bila kita belajar pasal pemanasan, right, so cikgu nak letak 3 bahagian. Okay, cikgu letak 2 color lah. Satu cikgu letak warna purple. Okay, warna purple. Another one warna purple. Right. So kalau kita belajar dalam kimia, okay, kita cuba tengok dulu apa yang berlaku dekat purple. Dekat purple, what happen? Okay, cuba pakai warna purple. So warna purple adalah the temperature increase. Okay, temperature dia increase. And kita belajar dekat sini, ini adalah in solid state. Sini adalah in liquid state. Ini adalah gas state. Okay, pepejal, cecair dan juga gas. Okay, so apa yang berlaku kat situ? Temperature dia increase untuk purple, temperature dia increase, tapi state does not change. Kalau bahasa Melayunya, dia punya keadaan jirim tak berubah. Okay, keadaan jirim tak berubah. Keadaan jirim tu maksudnya dia kekal pepejal, dia kekal cecair, dia kekal gas. Okay, so dia kekal. Line yang cikgu buat warna merah pula, kalau korang belajar chemistry, line yang cikgu buat warna merah ni, cikgu tukar pakai warna biru lah. Okay. So kalau kita belajar chemistry, dekat sini, ini adalah solid, nak berubah jadi liquid, jadi cecair. Pepejal nak berubah jadi cecair. And bahagian atas ni, cecair nak berubah jadi gas. Okay. So, cikgu harap sampai situ korang clear lagi. Masih clear lagi. Okay, so apa yang jadi dekat warna biru? Yang warna biru, temperature constant. Temperature dia berubah. Temperature dia constant. Temperature tak berubah. Okay, suhu dia tak berubah. Suhu tak ubah. Okay, tapi apa yang ubah? So untuk yang warna biru, yang berubah adalah state change. Ataupun keadaan jirim dia berubah. Okay. Kenapa penting untuk tahu benda ni? Benda ni penting dia macam ni. Bahagian yang cikgu warna purple, dia melibatkan perubahan suhu. So bila dia melibatkan suhu berubah, the formula ataupun apa yang korang kena guna adalah Q
Okay, Q ni adalah heat. Okay, Q ni adalah heat ataupun haba. Okay, haba. Sebab untuk warna purple, dia nak naik suhu, dia absorb heat, dia absorb haba, dia absorb energy. Okay, so heat tu pun adalah energy, haba tu pun adalah tenaga. So untuk warna purple yang korang nampak dekat skrin, untuk pepejal, untuk cecair, untuk gas, dia absorb that heat. Tapi the purpose of absorbing that heat, tujuan dia untuk serap haba tu adalah untuk change temperature, untuk tukar suhu. So bila untuk tukar suhu, heat yang diambil is depending on berapa dia punya mass, berapa dia punya jisim, and berapa dia punya C. C ni nanti cikgu cerita. C ni dia punya heat capacity. Okay, bahasa Inggerisnya dia punya heat capacity. Bahasa Melayunya dia punya muatan haba. And kita darab dengan berapa suhu dia berubah, theta. Okay, theta kat sini adalah temperature change. Suhu dia berubah berapa. Okay, sekarang cuba tunjuk contoh macam nak pakai. Okay. Kalau yang warna biru, masalah yang warna biru ni, okay, yang warna biru kat sini, suhu dia tak ubah. Okay, suhu dia tak berubah. So bila suhu tak berubah, dia absorb the heat. Dia serap haba tu, tujuan dia apa? Tujuan dia adalah to change state. Nak tukar dia punya state. Daripada solid, nak tukar jadi liquid. Daripada liquid, nak tukar jadi gas. Pepejal, nak jadi cecair. Cecair, nak jadi gas. So still require heat. Masih memerlukan haba. So yang ini, haba dia kalau kita nak kira adalah Q equals to M mass of that solid, mass of that liquid times dengan L. Okay, L ni bahasa Inggerisnya adalah latent heat. Kalau bahasa Melayunya dipanggil haba pendam. Okay. So kita ambil yang tu dulu. Cuba clear yang tu dulu. Okay, so secara generalnya, maknanya okay. Cek ni sekejap. Okay, so secara generalnya, korang kena guna formula. Okay, korang kena guna formula Q sama dengan MC theta kalau tukar suhu. Okay, korang kena guna Q sama dengan ML kalau tukar state. Okay. So, cikgu tunjuk contoh dia dulu. Okay, so contohnya macam ni. Okay. So contohnya kat sini adalah kalau kita ambil yang number 1, okay, yang korang nampak kat situ adalah berapa perubahan, berapakah kuantiti haba. So haba. So berapa haba? Okay, meaning how much heat. Berapa dia punya haba, berapa dia punya heat. So soalan ni nak berapa dia punya Q. Okay, so berapa dia punya haba, berapa dia punya Q. Require to change 2 kg water from 20 to 30. Nak tukar suhu air, 2 kg air daripada 20 sampai 30. Okay. So pertama kita kena tengok dulu. Kalau suhu air, kalau air lah. Air kalau takat 20 sampai 30. Ada ke air tu tukar jadi gas? Okay. Ataupun ada ke air tu berubah jadi solid? Okay. Dalam konsep kat sini, kalau kata 20 sampai 30, air, water will still becoming a water. Dia masih lagi air. So bila dia masih lagi air, heat require, okay, tenaga yang diperlukan hanyalah digunakan untuk naikkan dia punya suhu, untuk increase dia punya temperature. So untuk increase dia punya temperature, korang boleh guna MC theta. Alright, MC theta. Sekarang cikgu cerita kemudian lah pasal C. Tapi nilai C ni kalau untuk air nilai dia tetap 4200 Joule untuk 1 kg air naik 1 degree Celsius. So kita ganti, kita akan dapat nilai Q. Alright.
Move to second question. Berapa kuantiti haba? What is the quantity of heat release? Dilepaskan to change 2 kg of water at 0 degree Celsius to ice at 0 degree Celsius. Okay. So pertama kita tengok kat sini, ini adalah water, air tukar jadi ice. So air tukar jadi ice bermaksud dia change state. Okay. So kalau dia berubah state, berubah keadaan jirim, formula yang kita pakai adalah Q sama dengan ml. Okay, kenapa cikgu tak pakai MC theta? Sebab kita tengok theta dia, suhu dia sini kosong, suhu dia sini kosong. So suhu dia tak berubah. So suhu dia sama. So bila suhu dia sama, kita hanya pakai Q sama dengan ml. Alright. Yang bahagian bawah ni, maknanya bila kita baca soalan, perkara pertama nak memilih formula. Okay, so pertama ialah kita macam nak pilih formula. So untuk pilih formula, you use a Q equals to MC theta when you see there is a temperature change. Okay, kalau dari graf, graf tu naik atau graf tu turun. Right. Nombor dua, korang akan guna Q sama dengan ml kalau kita tengok suhu dia sama. Okay, suhu dia sama, but they change from water to ice ataupun daripada water to gas. Okay, ice to water, tukar state. So bila dia tukar state, korang akan pakai Q sama dengan ml. Okay. Soalan bawah, what is heat haba Q? Yang dia nak 2 kg ais, suhu kosong kepada air, suhu 30. Okay. Pertama, okay, boleh ke cikgu suhu sama tapi tukar state? Boleh, memang macam tu. Suhu yang sama tu kita panggil apa? Okay, maksudnya kalau cikgu ada solid to liquid, okay, waktu tu suhu sama, kita panggil dia melting. Okay, melting. Kita panggil dia selalu sangat buat cakap bahasa Inggeris ni. BM tergabung. Peleburan. Melebur. Melebur ni solid tukar liquid. Okay, solid tukar liquid. Waktu tu suhu dia stay, suhu dia sama. Suhu dia adalah berada di melting point. Takat lebur. Takat lebur. Takat lebur. Itu lagi atas. Takat lebur. Peleburan. Turutnya biar aku. Takat lebur. Inilah tu. Okay. So macam kes ni, kita tengok dulu, dia ada 2 kg ais tukar air. Okay. Ais tukar air je, Q sama dengan ml. Okay. Tengok pula dia punya suhu. Suhu dia dari kosong naik sampai 30. Okay. Maksudnya graf dia macam ni. Okay, kalau cikgu lukis graf dia lebih kurang macam ini yang pepejal tukar jadi cecair. Ini korang pakai Q sama dengan ml. Okay, lepas tu nanti daripada kosong, suhu dia kosong dia naik atas. Okay, kalau cikgu buat graf, daripada suhu kosong dia naik sampai 30. So untuk suhu naik tu pakai Q sama dengan MC theta. So berapa jumlah haba dia, kita kena kira lah dua-dua. Sebab ada dua tujuan heat being absorbed. Ada dua tujuan haba tu diserap. Tujuan pertama, dia nak increase the temperature. Tujuan kedua, dia nak change dia punya state. So that's why nak pilih formula, you must understand what happened. Apa yang berlaku. Tukar state ke tukar suhu. Okay, tukar state ke tukar suhu. Okay. So kita tengok kepada maksud. Ni cikgu ringkaskan kat sini. Okay, so ni graf tadi. Maknanya dekat graf ni, so bahagian yang cikgu bulatkan ni, okay, ini kekal solid. Tapi suhu naik. Yang ni cikgu pakai MC theta sebab sini adalah cecair. Adalah liquid. Tapi suhu naik.
And hujung sekali ni dia adalah gas tapi suhu naik. So semua pakai MC theta. So bahagian yang cikgu tandakan dengan warna purple ml, bahagian warna purple ml. Right. Okay, so harap clear nak pilih formula. Cikgu tunjuk a few contoh soalan lah. Okay, so another thing is yang cikgu kena cerita adalah ni, kita tengok yang ni. Untuk maksud. Okay, untuk maksud. Maksud untuk nilai C dan maksud untuk latent heat, haba pendam. Okay, so C tu apa? C tu adalah simbol untuk heat capacity. Itu bahasa Inggeris, bahasa Melayunya muatan haba. Okay, so apa maksud muatan haba? Okay, muatan haba kalau korang tengok skrin, cikgu letak bahasa Melayu. Kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk 1 kg ni kita letak 1 kg bahan untuk salin yang ni. Maknanya kuantiti haba atau tenaga yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk mengubah suhu sebanyak 1 darjah Celsius. 1 darjah Celsius ni pun kena letak tanpa mengubah keadaan fizikal. Okay, kalau ditanya apa maksud haba pendam, okay, haba pendam kalau bahasa Inggerisnya, haba pendam simbol DL. Okay, simbol DL. So bahasa Inggerisnya dipanggil heat capacity, latent heat. Okay, haba pendam. Okay, kita ada 2 haba pendam. Haba pendam yang pertama kat sini, kalau bahasa Melayunya, okay, kita ambil bahasa Melayunya. Kalau ditanya, what is meant by latent heat of haba pendam pelakuran? Apa maksud haba pendam pelakuran? So salin ayat tu, kuantiti haba yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk, ayat tu sama, okay, untuk dua-dua maksud ayat tu sama, untuk, kalau dia kata pepejal kepada cecair, untuk mengubah keadaan fizikal dari pepejal kepada cecair, okay, atau cecair kepada pepejal pada suhu tetap. Okay. Kalau bahasa Inggerisnya, okay, haba pendam pelakuran, bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya adalah latent heat of fusion. So fusion tu bermaksud dari pepejal. Okay, kalau dia kata, cuba buat bahasa Inggeris dulu, latent heat of fusion absorb. Absorb serap, serap bermaksud pepejal kepada cecair. Okay, kalau dia kata latent heat of fusion, okay, fusion tu masih lagi pepejal kepada, pepejal cecair, tapi dia kata latent heat of fusion release, dilepaskan. Dilepaskan dia jadi cecair, berubah kepada pepejal. Okay. Haba pendam penguapan, bahasa Inggerisnya latent heat vaporization. Okay, haba pendam penguapan. Okay, so kalau dia kata haba pendam penguapan diserap, bermaksud dari cecair pergi ke pepejal. Kalau haba pendam penguapan dibebaskan, bermaksud dari dari cecair kepada gas. Kalau dibebaskan dari gas kepada cecair. Okay, korang kena tengok dia punya ni lah. Okay, dia punya mana formula yang sesuai. Okay, last one kat sini, nilai C. Cikgu nak terang pasal nilai C, nilai muatan haba, sebab ramai yang tak clear pasal muatan haba. Okay, cuba macam ni. Muatan haba untuk setiap objek, dia ada nilai yang berbeza. Okay, muatan haba untuk setiap objek dia ada nilai yang berbeza. So contohnya kalau kata cikgu letak untuk air, water. Okay, untuk water. Right, cuba macam ni lah. Okay, so katalah cikgu ada 1 kg air. Okay, 1 kg air. And 1 kg air, cikgu punya nilai muatan haba C adalah 4200. Okay, nak senang kira, cikgu tak payah pakai air lah. Nanti nak bagi korang faham je. So cikgu buat macam ni. Cikgu ada satu yang warna purple ni, bahan A, yang cikgu kata dia punya muatan haba adalah 4000. So A ni, 4000 ni maksudnya A ni dia perlukan 4000 joule. 4000 joule
untuk 1 kg bahan A berubah suhu 1 darjah. Okay, sekarang cikgu terangkan dia punya ni. So kalau cikgu ada satu bahan lain yang nilai C dia lagi rendah, katalah cikgu letak nilai bahan B, nilai dia adalah 1000 joule. 1000 joule, dia perlukan hanya 1000 joule untuk 1 kg naik 1 degree. Okay, so dari situ kalau kita banding, nilai muatan haba B lagi rendah daripada muatan haba A. Okay, itu perbandingan dia lah. Okay, apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Katakanlah dua-dua ni adalah 1 kg. Yang bawah ni pun cikgu kata 1 kg. Okay, cikgu letak mass yang sama. Okay, so kita tengok formula dia. Q sama dengan MC theta. Okay, cikgu guna mass yang sama. Maknanya mass cikgu kat sini adalah constant variable malah. Lepas tu nilai C, okay, nilai C cikgu tukar. Maknanya nilai C cikgu ni adalah responding variable, manipulated variable, MV. Okay. And cikgu nak bagi haba yang sama. Okay, maksudnya cikgu supply haba Q, cikgu supply 1000 joule. Okay. Waktu tu, okay, kita letak dulu suhu, lupa pula. Suhu awal letak 20, suhu ni pun letak 20. Okay. So cikgu bagi 1000 joule. Okay, apa jadi pada A bila A terima 1000 joule? A bila dia terima 1000 joule, dia relax je, dia 20 lebih sikit lah, tapi kita anggaplah 20 senang terus. 20 je, dia tak naik pun. Okay, suhu dia tak naik 1 degree. Suhu dia tak naik 1 degree, suhu naik sikit, suhu dia tak naik 1 degree. Okay. Kalau B, dia dapat 1000 je, dia naik 1 degree. Sebab dia perlukan B ni perlukan 1000 joule untuk 1 kg ni 1 kg naik 1 degree. So sekarang dah dapat 1000, dia jadi 21. Alright. Kedua, cikgu bagi lagi 1000. So A, dia baru dapat 2000. Dia relax je. Dia 20 something. Tak naik lah 1 degree, tak sampai 1 degree. Sebab nilai C ni maksudnya energy required to change temperature by 1 degree. Tenaga yang diperlukan untuk dia naik suhu sebanyak 1 degree. So kalau A dia perlu 4000 baru naik 1. Kalau B dia perlu 1000 dia naik 1. So cikgu bagi lagi 1 degree, 1000. So dia naik lagi 1 degree jadi 22. Okay. Kalau bagi lagi 1000, atas masih relax, masih 20 point something, bawah dah 23. Bagi lagi 1000, barulah atas ni 21, bawah ni dah 24. Bermakna kalau kita kaji hubungan antara ini sebagai responding variable, okay, ini sebagai responding variable, and yang ni cikgu constantkan, okay, ni MV dengan RV, okay, yang ni jadi constant. Okay, apa hubungan dua tu? Hubungan dia adalah inversely proportional. So Q bahagi C sama dengan M theta. So hubungan dia dekat sini, kalau nilai C rendah, theta dia tinggi. Theta tu maksudnya suhu dia berubah cepat. Suhu naik atau suhu turun, dia tak semestinya naik, turun pun boleh. Naik atau turun dengan cepat. Okay. Bermaksud kalau ada benda yang nilai C dia tinggi, dia lambat panas. Okay, nilai C dia tinggi, nilai C tinggi, lambat panas. Okay, C tu apa? C tu dia punya heat, specific heat capacity. Okay, specific heat capacity, kalau nilai dia tinggi, lambat panas. Contohnya yang korang tengah tengok sekarang, yang 4000 naik baru 1. Yang 1000 dah naik 4 degree Celsius. Okay, so secara rangkumannya kalau C dia rendah, cepat panas. Okay, so maknanya kalau kita nak buat application, contoh untuk kuali, okay, kuali kita nak cepat masak. So cepat masak, kita kena ambil nilai C yang rendah. Apa ambil nilai C yang rendah? Easy heat up, senang panas. Okay, senang panas.
Kalau macam C yang tinggi kegunaan dia untuk simpan haba. Contohnya air dalam radiator kereta. Okay. Sebab air tu dia boleh absorb heat, banyak absorb tapi suhu dia tak naik tinggi. So dia can store more energy, dia boleh simpan banyak tenaga. So itulah pemahaman dia berkaitan dengan C. Okay, so Wan Arif, oh baru saya faham. Alhamdulillah, akhirnya kau faham. Itu yang penting. Okay. So petang ni yang cikgu akan cuba bagi dia punya latihan sikit lah dekat grup nanti, insyaAllah cikgu akan hantar. So petang ni cikgu hanya cover dia punya dia punya konsep supaya korang nampak. Macam tadi kan Ali kata baru faham. Sian dia baru faham. Okay. Alright, so kita ada 69, 68. Okay, so ada soalan daripada korang? Air absorb energy. Kalau kita bagi energy kat dia, dia absorb lah energy. Kita panaskan air, air absorb lah energy. Okay, sebab tu kalau korang panaskan air, panaskan minyak. Ni sekarang duduk rumah kan, tak ada buat apa. Pergi panaskan air kat dapur, ambil minyak, panaskan. So air nak panas lambat. Okay, lambat sebab dia punya nilai heat capacity untuk air 4200 joule barulah 1 kg air. Ni kalau 1 kg air. Okay, naik 1 degree Celsius. Tu 1 kg air. So, kalau 1 kg air perlu 4200. Ni yang korang kena faham. Bila 4200 ni maksudnya 1 kg air memerlukan 4200 joule. So, kalau kita ada 2 kg, berapa banyak joule dia nak untuk naik 1 degree? Dia kena ambil sampai 8400. Kalau kita ada 3 kg, kena bagi sampai 12600 joule. Barulah dia boleh naik 1 degree. Okay, 1 degree. Alright, so boleh try. Sekejap kita panaskan minyak dalam cerik air. Kau jangan buat pasal, mak kau bising saat ni. Okay, ada soalan? Pasal benda ke angkasa tentang haba. Contoh suhu planet. Suhu planet, kenapa tak logik? Okay, so angkasa, contohlah kita cerita angkasa. Angkasa, dia macam ni. Haba hanya boleh dipindahkan oleh jirim. Okay, haba hanya boleh dipindahkan oleh jirim. Hanya boleh dipindahkan oleh kalau ada gas, ada air, ada pepejat. Okay. Kalau kita cerita angkasa, angkasa vacuum. Vacuum maknanya dia tak ada jirim. So, orang yang pergi angkasa, okay, dekat luar angkasa, okay, sejuk. Walaupun matahari itu panas. Okay, tapi kawasan kat situ sejuk disebabkan tak adanya jirim nak pindahkan. Okay. Tapi kalau kita naik, kita jadi astronot, kita ni jirim. Bila tenaga daripada matahari pergi ke kita rasalah panas sebab kita jirim. Okay, kita jirim. Alright. Okay, sama juga kalau nak fikir logik, okay, korang naik kawasan tinggi. Kawasan tinggi lagi rapat dengan matahari kot, lagi dekat ke atas, lagi dekat dengan matahari. Tapi sejuk. Kenapa sejuk? Kalau kita pergi tempat tinggi, okay, tempat tinggi, kuantiti udara, gas, zarah kurang. Okay, tempat tinggi sebab gas yang berat di bawah, dia duduk kat bawah. Gas yang ringan je ni atas. So bila kita pergi tempat tinggi, dekat atas zarah kurang. So bila zarah kurang, kuranglah zarah untuk menerima haba. Kurang zarah menerima haba, sejuk. Okay, haba dan gelombang bunyi boleh merambat melalui jirim. Gelombang bunyi, yes, gelombang bunyi pun memerlukan jirim. Okay, dia hanya dipindahkan bila zarah bergetar. Okay, hanya ada zarah. Sebab tu dia tak boleh melalui vacuum. Vacuum tak ada zarah, dia tak boleh nak langgar. Okay, dia tak boleh nak bergetar. Okay, ada soalan lain? Alright, so cikgu akan stop share konsep petang ni. Okay. So yang pertama petang ni, apa yang cikgu nak terangkan, macam kita kongsi dekat group, petang ni adalah kita share macam mana nak memilih formula. So tadi cikgu dah terangkan nak pilih formula dia. Yang pertama, tolong tengok soalan tu sama ada dia berubah suhu atau berubah jirim. Itu yang korang kena jawab dulu. Maknanya bila tengok soalan, sendiri dalam hati boleh tulis SOA, ni ubah apa? Okay. Kalau ada ubah dua-dua, guna dua-dua formula. Kalau hanya berubah satu, guna MC theta ubah suhu, ML kalau berubah state.
Kalau ada dua-dua, kena guna dua-dua. Itu nombor satu. Nombor dua, kalau daripada graf yang naik, okay, yang naik tadi, pejal, cecair, gas, itu semua ubah suhu. So formula dia MC theta. Yang flat pada melting point, berpejal jadi cecair, itu latent heat, abu pendam. Okay, sama juga dengan atas, cecair jadi gas, abu pendam. Okay, so clear yang tu dulu. And last kali cikgu cover tadi adalah nilai C. So hopefully dekat sini korang dah clear. Kenapa nilai C yang rendah? Okay, kenapa nilai C yang rendah cepat panas? Kenapa nilai C yang tinggi lambat panas? So bila lambat panas kita guna untuk apa? Nilai C yang rendah kita guna apa? Okay, contoh lain macam ni untuk C tinggi ni alang-alang cikgu cerita clay pot. Siapa pernah makan clay pot, sizzling mi? Okay, sizzling mi tu clay tu dia punya heat capacity tinggi. Maknanya untuk panaskan makanan dalam clay tu dia perlukan masa yang lebih lama sikit. So bila dia perlukan masa lebih lama sikit, dia bukan saja lama untuk panas, dia juga lama ataupun lambat untuk sejuk. Sebab tu kalau makan clay pot atau sizzling, kalau kau tersentuh dia punya tu, azab tangan. Okay, rasa yang tangan tu panas. Okay, satu lagi kalau kat kedai makan sekarang yang bagi jenis kuali. Kena tahan kat rumah kan. So tak boleh nak makan wok, tak boleh nak makan sizzling. Okay, yang wok tu yang bagi kuali. Kuali tu dia cepat masak dan juga cepat sejuk. Okay, kalau kau makan yang wok tu yang bagi dalam kuali tu dia ni. Okay, so itu saja untuk petang ni. Terima kasih kepada semua. Ada berapa orang ni? Ada 66 orang yang sudi join pukul 5 petang. Okay, aplikasikan fizik. Yes, fizik memang ada dalam kehidupan korang sebab nama dia pun fenomena semula jadi. Okay, fenomena semula jadi. Kalau korang tak clear, maksudnya kalau korang tak boleh relate dengan kehidupan, maksudnya something wrong. Mungkin korang tak berapa faham ataupun penerangan yang korang terima tak berapa nak clear. Okay. Apa tu? Cikgu pun dalam kehidupan kita orang. Oh, cia. Alright, so bila lagi ada kelas macam ni? Esok petang cikgu ada kelas orang booking. So esok mungkin kita tak ada kelas free kot. Sebab esok pagi cikgu ada kelas tengah hari, petang, malam. Tengok kalau korang sudi bolehlah buat pukul 10 malam, tapi malam sangat dah pula, kesian korang. And then hari Selasa insya-Allah. Ini apa? Ini apa? Oh, ini Isnin, hari Rabu insya-Allah. Okay, kalau ada nanti pun tengok, kalau pukul 10 ke apa ke tengok macam mana. Kalau sudi insya-Allah kita boleh buat lagi. Okay, laju tak sempat salin. Nak salin mana? Oh, no worries, cikgu akan sharekan balik video ni. Okay, dekat dalam Telegram juga. Cikgu akan share kat YouTube dulu. Lepas share kat YouTube, cikgu share dekat Telegram. So korang boleh tengok balik. Lepas tu kau nak salin, kau pause, kau salin. Kau pause, kau salin. Okay, takkan lupa aku nak ajar. Right, so itu semua. InsyaAllah kita jumpa lagi petang ni. Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.